setakat itu untuk tachimetri. So kita akan pergi kepada kontur. Kita dah masuk kepada cara kaedah untuk kita hasilkan kontur. Okey, sebelum kita hasilkan kontur, kita kena faham dulu apakah dia kontur. Apakah garisan kontur? Okey. Garisan kontur ni adalah maklumat tinggi, maklumat tinggi ditunjuk dalam bentuk garis kontur. Garisan kontur itu adalah mewakili ketinggian. Okay? Mewakili ketinggian kawasan tersebut. Yang mana garis kontur itu adalah garis yang ditunjukkan di atas peta yang menyambungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama di atas permukaan bumi. Yang mana garisan kontur itu adalah mempunyai nilai ketinggian yang sama. Sama tu maksudnya satu line ni macam ni. Kita ada dua line katakan. Ataupun tiga. Line ini katakan tingginya 2. Ini 1. Ini 3. Ini meter. Sama tu maksudnya setiap ni duduk sini pun 2 meter. Kat sini pun 2 meter juga. Ini pun 2 meter. Okey, kalau duduk kat sini dia 3 meter lah. Ini sini pun 3. Itu maksudnya tangga. Sama tadi. Sama tinggi tu maksudnya itu line tu, kalau line ni 2 meter, semua ini adalah 2 meter. Kalau line ni 1 meter, ini semua ini adalah 1 meter. Itu maksudnya sama tinggi. Bukannya sama tinggi ni maksudnya satu, sini satu semua, tak. Maksudnya kalau garis tu 1 meter, itu adalah semua semua butiran yang berada pada garis 1 meter dianggap mempunyai ketinggian 1 meter. Itu maksudnya. Dah faham kot kontur ni, dah belajar daripada sekolah lagi kan. Geografi. Okey, ciri-ciri garis kontur. Okey, rasa senang kot dah belajar ni. Ciri-ciri garis kontur, saya bacalah mempunyai sela tertentu. Kontur ni mempunyai sela tertentu bergantung kepada bentuk muka bumi. Okey, bergantung kepada bentuk muka bumi. Okey, sela itu Kawasan mendatar, jarak kontur jarang. Okey, kawasan yang mendatar jarang-jaranglah dia punya garis kontur. Sebab itulah tadi kawasan mendatar tadi tidak ada langsung garisan kontur, sebab dia kawasan yang mendatar. Kadang-kadang kita tak boleh nak plot pun garisan terabas itu sebab dia mendatar. Okey, jadi kalau garisan mendatar, garis kontur ni jaranglah. Sela dia jauh. Jarang Okey, kawasan cerun. Kawasan cerun jaraknya rapat. Okey, kawasan cerun jaraknya rapat. Kawasan kecurunan teratur garis kontur selari. Kawasan kecurunan teratur garis kontur selari. Kawasan juram garis kontur menjadi satu. Kawasan jurang garis kontur menjadi satu lah. Okey, juram sangat kan, sebab dia terlampau juram, jadi dia jadi satu lah. Okey, sebab tadi kalau yang ini, kalau cerun, kawasan bercerun, okey, garis konturnya dia akan jadi rapat, rapat-rapat. Macam ni lah kawasan ni. Ini kan rapat-rapat. Ini maksudnya kawasan ni bercerun. Yang ni landai sedikit. Landai sedikit. Ini lagi apa? Dia panggil apa? Curam lah. Yang ni landai sikit berbanding ini. Ini rapat kan. Tapi kalau kawasan itu juram, okey, garis kontur menjadi satu. Juram ni mana lagi inilah lagi gitulah. Jadi garisan kontur dah akan jadi satu. Satu line je. Okey. Okey, lepas tu apa lagi? Satu garis kontur tidak boleh berpecah menjadi dua dengan ketinggian yang sama, tak boleh. So garis kontur tak boleh jadi tiba-tiba je bercabang pula. Ini 2 meter, ni 2, ni 2, tak boleh. Dia mesti satu line saja. Okey.
Tidak boleh berpecah. Tidak boleh terhenti di suatu tempat, mesti bertemu semula. Sepatutnya dia mesti bertemu semula, kecuali kawasan itu terlampau besar, kita buat potongan di sini kan. Macam dekat sini kan besar kan. Sepatutnya dia mesti bertemu semula lah. Okey, suatu teluk akan ditunjukkan dengan garisan kontur yang cengkung. Okey, yang cengkung. Teluk Okey. Suatu tanjung akan ditunjukkan dengan garisan kontur yang cembung. Teluk Okey, teluk, cengkung, tanjung, cembung. Okey, gitulah. Garis kontur tidak boleh berpotongan. Tidak boleh berpotongan. Okey, kat sini lereng bukit, lereng landai. Lereng landai dia punya jaraknya jauh sikit lah kan. Kalau ini curam, dia rapat. Okey, ini bukit. Lembah, dia akan menjadi lembah menjadi lembah macam ni pula. Okey, menjadi satu lah. Okey, so ini dia punya hasil daripada kontur tadi. Kita boleh plot dia punya cross section. Kita boleh buat cross section. Kita boleh buat keratan di, contohnya di sini kita boleh buat keratan daripada A ke B. Kita potong A ke B. Okey, kita akan plot dia punya ini garisannya. So daripada sini kita boleh buat 20 40, kita boleh dapat bentuk permukaan bumi di cross section tersebut. Okey. Okey, boleh lepas setakat ni. Kita masuk kepada interpolasi garis kontur. Interpolasi ni interpolasi lah kan. Interpolasi lah. Kita tengok interpolasi garis kontur ni macam mana. Okey, untuk menentukan garis kontur 22 meter di garisan 4 ke P1. 4 ke P1. Kita nak buat garis kontur pada 22 meter. Okey. Untuk menentukan garis kontur 22 meter di garisan 4 ke J3. Okey, kita fokus dahulu. Sekarang ni kita nak buat garisan kontur yang nilainya, garisan ini nilainya adalah 22 meter. Okey, kita nak buat. Macam mana nak buat? Kita dah ada support height, kita dah ada ketinggian yang kita hasil daripada tachymetry, kita ada lah. Contohnya kat sini untuk P1 ni tingginya adalah ni 21.722. Okey, di titik 4 tingginya adalah 22.550. Okey. Kita nak garisan pada 22. So di antara sini ke sini, kat manakah ketinggian 22? Kita nak cari. Sekarang ni paling tinggi adalah 22.5, paling rendah 21.722. Kat mana daripada jarak pada sini ke sini kita nak tanda. Okey, kalau kat sini 0.7 meter daripada sini adalah mempunyai ketinggian sebanyak 22 meter. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan jarak ni. 0.7 ni macam mana nak dapat 0.7 ni? Jarak ini adalah kedudukan garisan ini yang mempunyai nilai ketinggian 22 meter. Itu menggunakan interpolasi. Kita ada dua titik, tinggi dan juga rendah. So kita nak dapatkan ketinggian di antara tinggi dan rendah tersebut, iaitu kalau kat sini dia nak dapatkan 22. Okey, macam mana nak buat? So kita boleh menggunakan kaedah interpolasi. Okey, yang mana kita boleh buat 22 tolak dengan 21. 21 ini yang rendah. Kemudian yang tinggi tolak rendah. So kali dengan 2.1 inci sama dengan 0.7 inci. Okey, ini di dalam inci ya, dalam inci.
Okey, kalau awak nak buat dalam 2.1 ni adalah convert ke saya rasa ni. 2.1 inci Okey. Ada idea tak? Dia senang itu kan. So macam ni lah, kita cuba buat kaedah kita lah. Okey, ni P, ini 4 4. Yang ni P1. Okey. Nilai P1 ini kita boleh kaedah segitiga. P1 ini adalah nilainya 21.722. Nilai 4 pada 4 ni adalah berapa? 2.55. Betul. So sekarang ni kita nak pada ketinggian 22. Okey. Yang ni nilainya X, tak tahu. Okey, yang ni kita tahu ni, nilainya berapa ni? Ni tahu tak berapa? Tolaklah kan. 22.5 tolak dengan 21.22 dapat apa ni? 22.55 tolak 21.722 Berapa dapat? 0.828. Okey. Yang ni tingginya, ini jaraknya kosong lah. Ini pun tahu juga kan. 22 tolak ni dapatlah ni. Ini 22 tolak ni dapat apa? 22 tolak dengan 21.722. Itu 0.278. Okey, kita tahu yang tu. Sekarang ni yang tak tahunya adalah jarak ni. Kan, jarak ni. Jarak daripada sini ke sini tahu tak? Tahulah sebab kita boleh ukur. Okey, katakan jarak ini, jarak daripada P1 ke ke 4 adalah 22.1 inci. Okey, itu jarak dia lah. Yang daripada P1 ke ke 4 ni jaraknya adalah 2.1. Berapakah jarak di sini? Macam nak buat? Berapakah jarak di sini? So kita boleh buat menggunakan kaedah nisbah, kaedah nisbah, iaitu kita buatlah 0.828 bahagi dengan jarak dia, iaitu 2.1. okey, sama dengan 0.278 bahagi dengan jarak dia yang tak tahu tadi, X. Berapakah nilai X? So X sama dengan berapa? Susah sikit macam ni, so kita terbalikkan. Sekejap Okey, kita menggunakan kaedah nisbah. Okey, kaedah nisbah. Jadi kita terbalikkan, kita letak X tu kat atas. Okey. X bahagi dengan 0.278 sama dengan 2.1 bahagi dengan 0.828. So X sama dengan 2.1 bahagi dengan 0.828 kali dengan 0.278. Dapatlah nilai X. Dapat tak 0.7? Dapat. Macam itulah. 2.1 kali dengan 0.278 bahagi 0.828. Dapatlah 0.7 inci. Daripada mana? Daripada P ke
22. Maksudnya daripada P ni, daripada titik P ni lah, daripada sini ke sini adalah 0.7 inci. Faham tak? Ini yang maknanya interpolation ni tak ada masalah. Ini yang saya punya konsep. Dia sama juga ni sebenarnya, cuma dia buat macam tu lah. Dia buat ni kan, cuma saya ni saya suka buat kaedah nisbah. Dia kaedah nisbah juga, cuma saya terus convert nilai dia tu kan. Nilai dia macam ni. Biasalah awak boleh buat kaedah macam saya ataupun macam ni. Okey, faham tak faham? Interpolation tu faham tak? Ke tak faham? Faham kan? Okay. Interpolation dia banyak method, banyak kaedah lah. Konsep sama. So yang saya punya macam itulah, yang saya faham tadi kaedah nisbah tu segitiga tadi. Senang. Okey, hasilnya macam ni sebab apa? Sebab daripada segitiga ini. Okey, jadi awak boleh dapatkan. Dia penat lah nak buat kan satu-satu manual. Sebab tu dia ada komputer, dia boleh menggunakan software, dia boleh generate contour secara automatic. Ini kaedah manual lah. Okey, kita tengok yang kedua ni daripada 4 ke J3. 4 ke J3. Okey. J3 berapa nilainya? J3 21.991. Okey, nak dapatkan 22 kat mana? Okey, jadi nilainya sikit kat sini je. Kat sini 22 based on dia kira ni. Kat situ dia tanda lah sini satu. Okey, daripada 4 ke J5. 4 ke ini 23 pula. Ini 23. Ini 24. So yang 22 lah. So 22 tadi kita ada dekat P1 dengan J3 lah. So kita boleh sambung lah garisan ni. Yang ni dengan ni kita boleh bersambung lah. Sebab ini adalah 22, garisan 22. Jadi faham Jadi kalau nak 23, kita buatlah 23 punya. 24 kita akan buat. Nilai garisan kontur ni biasanya nombor bulat lah. 23, 24 lebih senang. Okey. So interpolation senang, dah tahu. Kita pergi kepada okey. Jadi sekarang ni nampak dia buat ni. Ini adalah 22 tadi, dia akan buat interpolation daripada 4 ke R3. 4 ke R2, 4 ke R1, 4 ke P1. Dia akan tanda lah, dia akan buat interpolation. Ini kat sini, ini kat sini nilai 22 nya, ini kat sini, ini kat sini. Ini kat sini J3 tadi, ini kat sini, ini kat sini, ini kat sini. Okey, jadi bila dah ada dia akan sambung lah garisan ni, sambung. Okey, ini adalah garisan kontur untuk 22. Okey, 23 pula dia dah buat 4 ke S1 kat sini, ni nilainya 23. Ni ke S3 ni kat sini 23. Ini 23. So dia akan sambung. Ini adalah garisan 23. So ini pula nak 24 lah. Ni daripada 4 ke S2. So nak dapatkan nilai 24 kat mana? Ni kat sini. Ni kat sini. So dia akan tanda lah. Macam itulah cara untuk kita membina garisan kontur dengan menggunakan kaedah interpolasi. Okey, titik-titik ni kita dah ada. Ini spot height dan juga nilai ketinggian ni kita dapat daripada mana? Dapat daripada ukur tachymetry. Ukur tachymetry, kita dah proses, kita dapat ketinggian. Daripada ketinggian tu kita akan proses pula garisan kontur dengan menggunakan kaedah interpolasi. Okey, faham kat situ Faham tak faham? Sekejap Faham kan? Itulah. Okey, sekarang ni kalau kawasan yang lapang, okey, kawasan lapang, okey, lakaran bentuk kontur yang akan terhasil pada lakarkan bentuk kontur yang akan terhasil pada sela 30 meter, 31, 32 dan 33. Dia suruh buat garisan daripada nilai ketinggian yang ada, grid ni ni adalah nilai ketinggian. So dia suruh buat garisan kontur 30, 31, 32 dan juga 33. Jadi awak kena buatlah ni. Okey, contohnya dia buat. Okey, 30. Dia nak buat garisan 30.
Okey, jadi 30 kat sini lah nilai yang kita nak. Ikut dia punya ni lah kaedah. Nilai yang kita nak tu kita masukkan dulu 30. Tolak dengan paling rendah, yang ni. Paling rendah. Betul? Paling tinggi tolak dengan paling rendah. Kat bawah ni lah. Okey, kali dengan jarak. Jarak L ni. Ukur dengan pembaris lah. Okey, awak kena ukur dengan pembaris. Kalakan dalam mm lah. Pembaris awak dalam mm senang sikit. Awak nak ukur, jangan dalam inci pula. Mm lah, masukkan mm. So awak akan dapat jarak daripada titik yang rendah. Daripada jarak daripada titik rendah lah ke sini. So boleh tanda lah. Okey, daripada R ni daripada rendah R ni daripada point yang paling rendah. Okey, kalau awak nak guna formula dia ni, R itu adalah daripada rendah. Okey. 30 ini adalah nilai yang kita nak dapat, sela yang kita nak, kemudian tolak yang rendah, kemudian tinggi tolak rendah kali dengan jarak antara tinggi dan rendah. So kita akan dapat jarak daripada tinggi yang rendah, okey, ke kawasan tinggi yang kita nak. Okey. So tanda. Okey, tanda lah dekat sini lah. Tanda kat situ. Lepas tu buat lagi. Buatlah sampailah jadi macam ni. So yang ini adalah untuk 30 meter. Kat luar ni semuanya adalah 30 meter. Kat dalam ni 31. Kat yang ni pula adalah 32. Yang ni adalah 33. Itu cara dia. Okey. Boleh tak ni buat latihan ini? Boleh tak awak buktikan balik ni dia buat macam mana ni? Dapat tak? Faham tak yang kontur? Kontur tu macam itulah keadaannya. Ada pertanyaan setakat ni untuk kontur? Faham Okey, kontur faham. So kita akan dah nak habis dah ni. Untuk yang tajuk ni habis hari ni terus lah. Okey, jadi itu contoh hitungan ukur takimetri. Kita akan tengok contoh-contoh. Okey, ada apa? Fatin? Tak ada. Tak ada. So kita akan tengok latihan ini. Kemungkinan test akan masuk lebih kurang macam contoh-contoh kat sini lah. Okey, ni yang paling susah yang dua ni lah. Yang dua-dua ni susah sikit. Tapi saya percaya awak matematik Tera kan? Dah belajar kalkulus kan? Dah belajar kalkulus sebelum? Belum lagi kalkulus. Kan dah ambil. Matematik kejuruteraan tak ambil lagi Dah ambil. Dah ambil kan? Okey, kan ada trigonometri belajar tak? Trigonometri. Belajar kan? Okey, kalau yang awak boleh apply kat sini trigonometri. Kita tengok sikit kita boleh tengok sikit sebab kita sepatutnya telah habis pukul 2 kan. So kita boleh habiskan contoh ini sebab penting contoh ni. Sebab biasanya kalau test ke apa nanti biasanya kita lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi kita tengok So jadual 1 adalah sebahagian daripada kerja ukur takimetri menggunakan tutor session. Hitung jarak ufuk. Dan aras laras butiran. Pada A, B, C dan juga A, B, C, D dan E. So kira jarak ufuk. Jarak ufuk ni apa dia? Jarak ufuk ni adalah HD, horizontal distance. Aras laras ini adalah ketinggian lah, L. Okey, jadi sekarang ni kita tengok dia punya ni dari ke, okey, 2 ke 3. Aras laras ini aras laras apa ni? 12.687 ni aras laras di mana? Di 2 stesen 2 lah. Ini aras laras stesen 3. Ini aras laras stesen 4. Okey. Tinggi alat
ketika kita mendirikan alat di stesen 2, tingginya ini 1.5. Okey, tinggi alat pada ketika di 3 1.37 dan dekat 4 1.76. Okey, sudut pugak. Jarak cerun ni adalah SD. Ini sudut pugak. Sudut pugak ni theta. Ini adalah tinggi prisma. Ini H. Okey, jadi soalannya kira jarak untuk titik A, jarak di antara 2 ke A, okey, 2 ke A, 2 ke B, ini 3 ke C, 3 ke D, dan juga 4 ke E, 4 ke E, jarak dia lah. Kemudian arah selaras. Okey, sekarang ni kita boleh kira tak arah selaras? Boleh kira tak arah selaras? Okey, formula arah selaras. Formula arah selaras adalah arah selaras stesen campur dengan height instrument plus minus V tolak dengan H, so sama dengan tak boleh lah, kita tidak boleh mengira arah selaras di titik A. Oh, ni dia buat ni. Okey, arah selaras titik A, kita tengok dulu. Arah selaras titik A, arah selaras di titik A ni kita nak dapatkan. Okey, kita buat arah selaras stesen macam biasa dulu. Okey, arah selaras A sama dengan arah selaras di titik 2. Okey, campur dengan apa? Height instrument. Okey, plus minus V tolak dengan H. Okey, macam mana dia buat? Okey, faham. Kita tak boleh buat lah. Maksudnya arah selaras di titik A kita tak boleh dapat. Sebab apa? Kita arah selaras di stesen 2 kita ada. Ini kita ada. Okey, height instrument ada tak? Ada kan? Vertical ni ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Yang ni ada tak? H ni ada kan? H ni adalah ni. Ada. Sekarang ni yang ni tak ada. Macam mana kita nak buat? Okey, apabila tak ada, kita kena dapatkan dahulu vertical distance dengan menggunakan formula trigonometri. Dia dah bagi dah ni. Dia dah bagi sudut dan juga SD. Okey, apabila macam tu kita boleh bayangkan. Okey, bayangkan stesen 2 STN 2 ke titik A. Okey, so dia akan ni. Okey, SD dia bagi. So maksudnya macam ni lah. So ini sudutnya theta. Okey, SD dia bagi dah ni SD. Berapakah di sini? Boleh kira tak? Inilah dia kira, nampak ni. Sin. Okey. So saya keluarkan dia punya ni dulu formulanya. Sin tentang per hypotenuse. Sin tentang per hypotenuse. So kita nak cari V. So
kita boleh ambil sin 3 50, okey, sama dengan tentang V bahagi dengan SD. So V berapa? V sama dengan SD kali dengan sin 3 darjah 50 minit. Sebab tu jadi macam ni. Okey. SD tadi 35.646 sin 3 darjah 50 minit. Faham tak? V ni macam nak dapat V, so kita menggunakan sin tentang per hipotenus, sebab dia dah bagi SD. Kan? Dia bagi ni macam ni lah. Sudut kat sini dia bagi ni theta, ni SD. Yang kita nak dapatkan adalah V. Berapakah V? Kita boleh, sebab nilai ni kita tahu, kita boleh menggunakan sin theta. Okey, sin theta sama dengan V bagi dengan SD. So V sama dengan SD kali dengan theta. Okey, faham tak faham? Faham Faham. Okey. Jadi begitu Dah dapat nilai V, barulah kita boleh mendapatkan arah selaras di titik A. Dapatlah nilai ni. Ganti tadi kat sini. So nilai tadi arah selaras di stesen 2 adalah 12. Okey. 12.687. Tinggi alat 1.5. Campur dengan V V tadi yang ni lah. Okey. Tolak dengan H iaitu 1.43. So kita akan dapat jarak dia. Okey, kita akan dapat ketinggian, bukan jarak. Ini arah selaras. Okey. Sekarang ni kita nak dapatkan jarak pula. Jarak ufuk A ke 2 lah. A ke 2. Okey, jadi jarak ufuk maksudnya yang ni HD. HD ni macam nak buat? HD kita boleh menggunakan cos sebelah per hipotenus. Okey, sebelah yang ni, sebelah per hipotenus. Okey, cos 3. Okey, cos 3 darjah 50 minit. Okey, jarak ni kita nak dapatkan jarak ni. HD sama dengan apa? Kita boleh gunakan cos Okey, cos theta sama dengan sebelah HD per dengan SD. Berapakah HD? HD maknanya ni lah. Okey, jadi jarak SD kali dengan cos theta. SD iaitu 35.646 kali dengan cos theta. So kita akan dapat jarak horizontal distance. Faham? Faham tak faham? Faham kan? Okey, macam tu lah. Maksudnya dia main segitiga ni ya. Segitiga ni SD, awak kena faham jarak cerun ni apa dia. Jarak cerun ni adalah SD. SD yang ni lah, sending. Theta ni yang ni. V ni dekat sini. HD ni dekat bawah. Faham yang ni? Senang ingat formula ni. So bolehlah jawab soalan ini. So kira satu-satu lah. Kira yang A, yang B, C, D, E. Okay, boleh. Okay, ini mudah lagi. Kita tengok yang susah sikit. Okay, yang kedua. Jadual 2. Okay, jadual adalah sebahagian dari kerja ukur takimetri menggunakan total station. Okey, jadi kita tengok kat sini daripada stesen 2 ke stesen 1. Okey, maknanya di sini arah selaras ini adalah arah selaras pada 2 lah. Okey, tinggi alat. Okey, bearingnya 0,0. Okey. Kemudian dia akan kira pada Q dan juga R. Dia akan catatkan dia punya tu jarak ufuk. Jarak ufuk ni apa dia? H ufuk, HD lah.
tinggi prisma ni apa? H. Jarak pukak ni adalah plus minus V. Okey. Okey, dengan bantuan gambar rajah, hitung aras laras titik Q dan R. Okey, dia suruh kira aras laras Q dan juga R. Senang ya, boleh lah, direct lah kan. Kemudian jarak ufuk QR. Q ke R ni susah sikit. Dia nak jarak daripada Q ke R ni. Alamak, kan? Macam mana ni? Okey. Kira kecerunan garis QR. Oh, kecerunan pula QR. Okey. Kita buat yang senang dulu. Kita buat yang aras laras pada setiap titik Q dan juga R. Okey, aras laras, formula aras laras sama dengan aras laras titik yang diketahui reference. Okey, campur dengan height instrument. Okey, plus minus V tolak dengan apa? H. Okey, kita akan dapat aras laras di Q dan juga R. Kita tengok kat sini dia buat aras laras pada Q sama dengan aras laras stesen 2 iaitu 3.624 campur dengan height instrument iaitu 1.51. Okey. Tolak kenapa? Sebab dia punya vertikal ini negatif. So kita tolak dengan V 0.147. Kita tolakkan dengan H iaitu 1.45. So kita akan dapat aras laras di Q adalah 3.537. So kat sini 3.537. Okey, kemudian kira R. R punya kita dapat 4.620. Okey, ada masalah untuk pengiraan aras laras setakat ni? Untuk tak ada. Ini kan straight ya kan, masuk nilai saja. Okey, ini pun senang. Yang lain pun senang juga. Cuma dia menggunakan trigonometri formula inilah, itu saja. Formula yang ini sebab dia bukan segitiga sudut tepat. Sebab dia segitiga yang tidak bersudut tepat, jadi kita menggunakan A cos 2 sama dengan B cos 2 campur dengan C cos 2 tolak 2BC cos A. Okey, kita pergi pada seterusnya, iaitu dia suruh cari jarak ufuk Q ke R. Daripada Q ke R. Okey. Jadi kita kena plot. Okey, ini adalah stesen 2. Stesen 2 ke Q, jaraknya kita tahu. Jaraknya berapa? Kita boleh refer di sini. HD ni iaitu 37.528 ini. Okey. Stesen 2 ke Q kita ada jaraknya. Stesen 2 ke R ada tak jaraknya? Adalah kan? 2 ke R ada, iaitu 30.891 ya ni. Okey. Jarak ini kita pun ada. Sudut ni macam nak dapat? 80.06. 80 darjah 6 minit. Macam nak dapat sudutnya? Bearing lah. Okey, daripada bearing ini daripada bearing ini kita boleh dapat okey, daripada sini, daripada 2 ke Q iaitu 129. Okey, 129. Kemudian dia pergi kepada 2 ke R, dia jadi bertambah. Kan? Jadi berapakah perbezaan? Tolaklah. 209.55 tolak dengan 129.49. Dapat tak 80 ni? Cuba tolak. Cuba tolak di antara ni dengan ni. Dapat okey, kita akan dapat sudut di dalam ini. Okey, apabila dah dapat sudut dalam ini, kita boleh dapatlah jarak ini dengan menggunakan formula ini. Okey, bagaimana untuk menggunakan formula ini? Okey. So, dia ada cos A. So, QR yang kita nak tahu jarak dia ni. QR kuasa 2, ni jarak lah.
So maknanya kat sini ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C katakan lah. A, B, C. Okey, A jaraknya A kecil, B kecil, C jaraknya adalah C kecil. Okey, A kecil ni jarak, A besar ni dia punya sudut. A besar ni adalah sudut. Okey, sekarang ni yang kita mengetahui sudutnya adalah di A, iaitu ini. Okey. Dan yang ini untuk formula ni, apabila kita dapat tahu sudut A, kita akan dapat tahu jarak A di sini. Dia macam tu lah. So sekarang kita nak dapatkan ni, so kita akan menggunakan A kuasa 2. Okey, jarak inilah sama dengan B kuasa 2. B kuasa 2 mana? Ni. Oh, dia buat kat sini B. Okay, kita tulis B sini lah. Sini C So ini B kecil, yang ni C kecil. Okey, jadi B 37 jaraknya. 37.528 campur dengan C, jaraknya adalah 30.89. Okey, kuasa 2 lah ikut formula ni. Tolak dengan 2BC. 2BC. Okey, 2 kali dengan 37.528 kali dengan 30.891. Okey, ini adalah B dan juga C. Cos 80. So dapatlah jarak cos 80 punca kuasa lah. Pasal ini kan kuasa 2, A kuasa 2. Jadi punca kuasa kita akan dapat jarak antara R ke Q adalah 44.317 meter. Okey, ini menggunakan trigonometri. Ini awak buka buku matematik kejuruteraan adalah bab trigonometri. Okey. Dia ada banyak lagi ni formula dia. Ada 3 formula kan. Tapi pusing-pusing kat situ juga lah. Okey. Maksudnya A, B ni boleh berubah macam tadi lah. Kan? Saya boleh tukar je. Nak letak C sini pun boleh. B kat sini pun boleh. Tak kisah. Okey, jadi konsepnya macam tu. Okey, dah dapat garisan ini. Dah dapat nilai di antara jarak R ke Q. Kemudian dia nak tengok sudut pula. Kecurunan. Untuk mendapatkan kecurunan QR. Okey, kita pergi kepada bagaimana untuk kita mendapatkan kecurunan QR ini. So, yang pertamanya kita kena tahu dulu berapakah arah selaras di Q. Okey, arah selaras di Q seperti mana yang kita calculate tadi, iaitu 3.537. Manakala di R, arah selaras di R sebanyak 4.620. So, kita dapatkan beza tinggi di antara dua titik ini. Okey, beza tinggi maknanya kita kena tolak lah. So, tolak. So, kita akan dapat dia beza tinggi adalah 1.047. Beza tinggi ini adalah paksi Y. Yang ini adalah paksi X. Okey. Paksi X di bawah ini. Okey. Jadi kecurunan M sama dengan Y bagi X. Okey, jadi berapakah jarak? Okey, X ni adalah jarak di antara Q ke R. So kita dah dapat tadi, iaitu 4.317. So nilai untuk X adalah 44.305, manakala untuk Y adalah 1.047. So X ni adalah jarak dia, iaitu 44.317. Jadi kecurunan Y bagi X. So kita bahagikan Y 1.047 bahagi dengan 44.305. So kita akan, ini ada kesilapan sedikit. So kita akan dapat dekat sini berapa jawapannya. So kita bahagikan 1.047 bahagi dengan 44.305. So kita dapat 0.0236. Okey. Kemudian kita nak dapatkan nisbah
ataupun cara nisbah, maknanya kita kena 1, okey, sambungan di sini 1 bahagikan dengan answer tadilah, bahagikan dengan 0.0236. okey, so kita akan dapat 40. 1 bagi dengan answer, so kita akan dapat 42 lah. So kita dapat 42.32. okey, ataupun jawapannya adalah 1 nisbah 42. So inilah jawapannya. okey, jadi itu cara dia kalau kita nak convert kepada nisbah. okey, kalau tadi maknanya yang ini 1.047 bahagi dengan 44.305. okey, 1 bahagi dengan answer jawapan ini, so kita akan dapat 42. Jadi itu adalah cara kita nak convert kepada nisbah. Ataupun dengan cara mudahnya kita nak jadikan 1 kat sini 1 meter je, kita bahagikan nilai yang samalah, 1.047 kita bahagi dengan 1.047 dapat 1. So yang bawah pun kita bahagikan dengan 1.047. okey, ataupun 44.305 bahagi dengan 1.047, so kita akan dapat 42 lah. So jadi 1 nisbah 42. So begitulah untuk kaedah kecurunan. okey, jadi untuk hari ini setakat ini saja. Bagaimana untuk kita mengira untuk ukur takimetri. okey, daripada start daripada cara kerja dan sehinggalah kita membuat calculation berkenaan dengan ukur takimetri. Jadi saya rasa semua boleh faham. Jadi untuk hari ini setakat di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.